Kita sambung majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey tuan-tuan, kita ulang sekejap sebelum kita beralih. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan laisa. Bukan, asalnya ia bukan. Al-birra, kebaikan itu, iaitu kebaikan yang mereka berbalas. Orang Yahudi masa itu mengatakan yang kebaikan itu ialah menghadap ke sebelah barat. Orang Nasrani kata yang sebenar kebaikan itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu ialah ke timur. Tetapi Allah kata bukan kebaikan itu tuwallu. Kamu tu siapa? Orang Yahudi dan Nasrani yang berbalas dalam masalah mana yang baik, bukanlah kamu memalingkan wajah-wajahkum kamu qibala ke arah al-masyriqi timur wal maghrib dan barat. Okey, itu statement pertama. Okey, seterusnya kita akan sambung setakat mana yang kita terdaya. Sayang nak pandang, takut terjumpa ni, saya tak payah catat dah. Okey. Seterusnya perkataan walakinna. Apa makna wa dan lakinna? Akan tetapi. Ya. Waw ni adalah termasuk dalam kumpulan apa? Haraf ataf. Haraf ataf. Tetapi lakinna ini dia tidak saya muatkan dalam mana-mana isim atau haraf popular. Dia adalah haraf adik-beradik. Anna, inna, lakinna, itu di situlah. Nanti kalau ada buku nanti kita akan bincangkan. Okey, lakinna mana apa? Akan tetapi. Dia isim ke fi'il ke haraf? Dia adalah haraf. Haraf ni namanya haraf apa? Pernahkah tuan-tuan berbincang ayat ialah adik-beradik inna, tapi nama sebenar fungsi makna dia. Kita ayat berapa? 177. Okey, dari segi fungsi makna dia dipanggil istidrak. Haraf istidrak. Kalau nak tulis dia adalah haraf. Harfu istidrak. Bukan istinas. Dia tak ada masuk dalam kumpulan isim popular. Dia ada haraf popular. Istidrak. Maknanya dia nak menyatakan perkara yang sebenar. Dia menafikan yang sebelum ni. Kebaikan tu bukanlah kamu menghalakan, menghalakan wajah kamu ke timur dan ke barat. Tetapi dia nak menyatakan yang sebetulnya. Istidrak. Okey. Seterusnya apa dia perkataan dia? Al-birra. Ini perkataan berulang. Apa makna al-birra tadi? Kebaikan itu. Okey. Seterusnya perkataan apa? Man. Ini termasuk dalam isim popular. Isim apa tuan-tuan? Isim mausul. Cuba ulang kaji isim mausul. Yang paling penting isim mausul itu maknanya apa? Yang paling penting makna dia yang. Mausul maknanya yang dikaitkan atau disambungkan dengan perkataan sebelum dan selepas.
Kalau yang dia tidak memberi apa-apa makna, mesti dikaitkan dengan kita kata ustaz. Ni je lah contoh saya. Yang apa? Yang baik. Okey. Tetapi isim mausul ni je yang. Bila kita nak sebut isim mausul, kita mesti merujuk kepada jantina, muzakkar atau muannas dan bilangan dia. Kalau seorang lelaki yang, macam mana sebutannya? Allazi. Dua orang lelaki yang allazani ataupun kalau orang-orang lelaki yang alladzina. Kalau seorang perempuan yang dua orang yang ataupun orang-orang perempuan yang allati ataupun allati. Itu kalau kita nak guna jantina. Tak nak guna jantina, kita boleh guna yang umum. Tidak menggunakan jantina dan tidak menggunakan muzakkar muannas. Untuk orang kita guna siapa yang. Apa dia? Man. Untuk benda kita guna ma. Apa maknanya? Apa yang. Ini man ni lah. Apa makna man? Siapa yang. Bermakna dia termasuk isim apabila saya tanda X. Seterusnya tuan-tuan, perkataan apa? Man. Ini adalah fi'il madhi tuan-tuan. Bila fi'il madhi tuan-tuan kena tengok hujung dia. Ada penambahan tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada penambahan, apa dhamir dia? Huwa amana. Cuba jalankan fi'il madhi. Diagram warna apa? Kuning. Kolom warna kuning, fi'il madhi. Cuba jalankan huwa amana. Ni yang paling banyak digunakan dalam Quran. Apa makna amanu? Ya, hiya amanat. Huma hunna amanna. Anta amanta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Amantu. Nahnu. Okey, apa makna amanah? Dia telah beriman. Okey, perkataan pertama kita telah bincangkan, dia telah beriman. Okey, fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il madhi, cari apa? Fa'il. Fa'il dia ada tak isim baris depan sebelahnya? Tak ada. Bermakna kena cari dhamir tersembunyi pada amanah. Apa dia? Huwa. Huwa tu siapa? Man. Dia kembali kepada man. Ni siapa yang dia telah beriman. Kembali kepada man. Dia orang yang dia telah beriman. Okey, perkataan seterusnya apa? Bi. Apa maknanya? Billahi, dengan Allah. Bi popular ke tidak? Haraf apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Isim yang selepas dia, iaitu kataan Allahi. Man amana billahi. Kemudian wa haraf apa tuan-tuan? Haraf ataf. Tandakan dia termasuk dalam kumpulan isim haraf popular. Kemudian seterusnya al-yawmi. Nampak tu? Apa makna al-yawmi? Hari. Berapa hari tu? Satu hari. Kalau satu isim ke fi'il ke haraf? Isim. Bila isim kita nak pecahkan guna diagram warna hijau. Okey, cuba sebut satu hari. Al-yawm. Ni, yaumi, yauma, yaumu boleh. Okey, kalau dua hari. Muzakkar ke muannas dulu? Muzakkar. Ikut lain muzakkar. Okey, satu hari disebut al-yawm. Dua hari
Al-yawmani ataupun kalau hari-hari tidak. Kalau nak tahu jamak taksir rujuk kepada kamus. Cuba tuan-tuan tadi ya waw mim, ya waw mim. Ya kat mana? Kat depan ke belakang? Jangan cari selepas alif, besok baru jumpa. Muka surat terakhir sekali, fa 80. Jangan susah-susah tuan-tuan. Terakhir. Tengok kamus. Yaum, kolom sebelah kiri. Kita jumpa perkataan yaum di tengah. Yaumun, jumpa tak? Yaumun, yaumun, jumpa tak? Apakah jamak dia? Ayyam. Itu dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir boleh direka tak? Tak boleh. Dia tak ada muka surat. Ganti. Nanti apa ni? Kakak sampai muka surat berapa? Okey, cuba ulang kepada saya semula. Kita tak ada alif lam Satu hari disebut yaumun. Dua hari yaumani. Yang musanna ni kakak. Mereka. Ni ada tak? Cik, dia tengok semua tak ada buku surat. Mak rata ada. Ya? Ayyamun. Semua dalam kamus kita akan dibariskan depan ya. Tetapi isim boleh terima 3 baris ya, dengan sebab. Kalau dia bagi depan ada 5 sebab, kalau bagi bawah ada 2 sebab, kalau bagi atas ada 11 sebab. Tapi dalam kamus hanya bagi depan saja sebagai bagi asas. Okey, semula. Ya. Mana? Kira depan tu. Semua yang hujung dia kalau isim semua akan dibariskan depan. Kalau tak nampak kira depan tu. Macam tu je kira-kiranya kak. Okey, semula. Satu hari yaumun. 2 hari yaumani atau hari-hari. Ayyam. Bukan yaumuna. Kenapa tidak disebutkan 2 hari di sini? Kenapa tak disebut yaumani? Sebab sudah ada kaedah. Kalau nak dimasukkan yaumani, satu pemeluk kamus pun mungkin tak cukup. Ya? Jadi dengan kaedah dia tak. Mana-mana yang tak ikut kaedah baru dimasukkan di sini, iaitu jamak taksir. Jamak taksir kita naklah ikut apa yang orang Arab sebut. Dia tidak ada kaedah dia. Okey, al-yaumi. Seterusnya tuan-tuan, saya nak tanya, isim tu fi'il ke haraf? Isim. Tuan-tuan tahu tak sebab dia bagi bawah? Sebab apa? Jar. Ini haraf apa tuan-tuan? Kalau selepas haraf apa dipanggil apa tadi? Ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Ikut. Dia ikut baris apa? Dia ikut baris Allahi, billahi, wal yaumi. Ya? Nampak tu? Kalau Allahu wal yaumi, dia begitu. Okey, seterusnya perkataan apa? Al-akhiri. Apa makna al-akhiri? Akhir. Hari yang akhir. Apa hari yang akhir? Yang hari akhirat lah. Sebab lepas tu tak ada dah hari selepas tu. Ini hari akhirat, iaitu hari yang akhir. Yang akhir. Isim ke fi'il ke haraf? Tanda dia alif lam. Kenapa dia baris bawah? Ikut. Okey. Adakah dia ma'tuf? Tidak. Dia yang ma'tuf yang ni je. Kalau ikut, gunakan diagram kita yang warna purple ni. Ada 4 isim yang mengikut. Pertama apa?
Tawabih, tawabih. Sifat. Ya, yang pertama sifat, yang kedua maktuf, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Agaknya apa tu? Ni sifatnya. Okey, dia bagi bawah sebab selepas haraf jar. Okey. Yang ni dia baris bawah sebab sorry, bukan lepas haraf jar. Lepas apa? Dia hanya maktuf. Tuan-tuan tak betulkan saya ni. Bahaya. Okey. Dia maktuf. Dia bagi bawah ni sebab apa? Katalah dia sifat. Kalau ini sifat, maknanya di sini ialah mausuf. Mesti dia ni digandingkan. Apa makna mausuf? Perkataan yang kita nak sifatkan, iaitu hari. Apa sifat kepada hari? Hari yang akhir. Kereta yang berwarna merah. Ya, kelas yang besar. Rumah yang cantik. Itu sifat. Rumah tu adalah benda yang kita nak sifatkan, maka sebelah dia adalah sifat. Ni dipanggil mausuf dan sebelah dia sifat. Saya kata kita sebut contoh lain. Sayang, ada lagi tak contoh dia? Nanti saya tengok. Kalau ada mudhaf-mudhaf ilaih saya tak nak pada. Mana ada, tapi lambat sikit. Papan putih ada satu je. Okey, tak apa, saya tulis kat sini. Okey, contohnya rumah yang cantik. Rumah disebut apa? Baitun. Cantik. Jamil. Okey, benda yang kita nak sifatkan tu dipanggil mausuf, maka sifatnya disebut sifat. Dalam cakap Melayu senang je lah. Tuan-tuan kalau nak dakwa dia mausuf dengan sifat, dia mesti 4 ciri antara mausuf ni, rumah ni, benda yang kita nak sifatkan dengan sifatnya ni mesti sama 4 ciri. Yang pertama apa yang sama ni? Kalau tu alif lam, ni mesti alif lam. Kalau ni tanwin, mesti tanwin. Makna alif lam atau tanwin dia mesti sama. Kedua apa yang sama? Baris. Baitun jamilun al-yaumi al-akhiri. Baris dia mesti sama. Ketiga apa yang sama? Jantina dia apa ni? Muzakkar, mesti muzakkar. Ini bukan ta maftuhah. Ini ta maftuhah. Muzakkar mesti muzakkar. Ya, jantina mesti sama. Ya. Kalau ini perkataan ni muslimah, jadi jamilah. Okey, muslimatun jamilatun. Okey, yang keempat apa yang sama? Bilangan dia. Kalau bilangan dia berapa ni? 1, mufrad, maka sifat dia mesti mufrad. Bila 4 ciri ini sama, baru kita boleh dakwa dia adalah mausuf dan sifat. Okey, tengok sama tak ciri dia? Pertama alif lam. Sama? Baris dia sama? Jantina dia? Muzakkar. Muzakkar. Bilangan dia? Mufrad. Al-yaum mufrad, maka al-akhir mufrad. Maka 4 mesti sama. 1 ya tak sama, tak sah. Itu gabungan mausuf dan sifat. Sifat baris apa? Mengikut. Dia tak ada baris tu ada guna. Dia ada barisnya, tetapi dia tidak ada baris yang tersendiri. Dia hanya boleh mengikut baris yang sebelumnya. Sama dengan kumpulan maktuf. Maktuf pun ikut sebelum tu kan? Sifat pun begitu. Okey, apa makna al-yaumil akhir? Hari yang akhir, iaitu hari akhirat. Okey, saya padamkan yang ni tuan-tuan. Saya nak sambung ayat kita. Okey, terus tuan-tuan, apa dia? Wa. Haraf apa tadi? Haraf ataf. Okey. Dia popular, saya tanda X. Seterusnya
Al-malaikati. Malaikati. Apa mana malaikati? Malaikat. Malaikat. Itu jamaah apa tu? Jamaah taksir. Okey, kalau seorang malaikat, bukan seorang, satu malaikat, malakun. Malakun. Cuba jadikan satu malaikat malakun. Diagram warna apa? Hijau. Okey, hijau muzakkar ke muannas? Muzakkar. Sebab tak ada ta marbutah, Okey, seorang malaikat disebut malakun. Dua malakani atau malakaini. Kalau jamak dia malaikat. Betul kan? Betul. Kalau tak betul, tengoklah kamus. Mari kita tengok kamus. Dapat rasa berehat sikit. Cuba tuan-tuan lumba, apa dulu jumpa? Mim lam kaf. 3 huruf punca dia. Mim lam kaf. Malaka. Melaka. Siapa jumpa bagi tahu? Ya? Muka surat 398. Kakak dah jumpa. 399 paling awal. Pergi sebelah dia. 399 perkataan pertama sekali. Jumpa tak? 399. Punca dia daripada Malaka, muka surat 398. Tapi perkataan kita akan jumpa ya 399. Jumpa tak? Malak. Itu satu malaikat. Kalau dua malaikat, malaikat ni atau malaikat ini, jamak dia malaikatun. Tun tu baris asas lah. Jumpa tak? Kalaulah tuan-tuan nak ni jadikan kamus tuan-tuan, contenglah. Tandakan sebagai pertemuan kita dengan perkataan ni. Jumpa. Nanti bawa apa ni highlighter warna merah ke, merah jambu ke, kuning ke, supaya kamus kita ni bertanda. Saya tak nak kamus ni sampai tahun nanti dia berkilat lagi. Tak ada terkelepet-terkelepet. Terkelepet tu sebab nampak macam tertindih kat bonet. Itu yang tak nak tu. Biar dia terbarai tak apa. Ini malaikat. Dalam kamus kita, dia takkan isim, dia tak letak alif lam. Sebab tu dia akan kata malaikatun. Tapi kalau tahu alif lam, dia al-malaikatu. Tetapi dia bagi bawah ni sebab apa? Lepas waw ataf macam mana? Maktuf. Lepas haraf ataf mesti maktuf. Maktuf bagi apa tadi? Dia baris, dia mengikut baris al-yawmi. Dia mengikut lagi baris Allahi. Tengok, billahi wal yawmi wal malaikati. Okey. Selepas tu tuan-tuan apa? Wa. Haraf ataf lagi kan? Selepas tu Al-Kitabi. Apa makna Al-Kitab? Kitab. Sebuah ke banyak? Sebuah Al-Kitab. Kalau 2 buah kitab, Al-Kitabani atau kalau kitab-kitab, kutub. Kalau tengok kamus adalah kutub. Tapi Al-Kitab di sini kata para ulama, bukanlah bermakna beriman dengan sebuah kitab sahaja, tetapi Al-Kitab maknanya jenis-jenis, beriman dengan semua jenis kitab yang Allah turunkan, termasuk Taurat, Zabur, Injil dan juga Suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi. Al-Kitab. Okey, tuan-tuan, soalannya kenapa isim bagi bawah? Maktuf kepada al-malaikah, maktuf kepada al-yawmi, kepada Allah. Tengok dia baris bawah ikut. Seterusnya tuan-tuan, wa.
Dan haraf apa? Atau seterusnya An-Nabi An-Nabiyina. Apa makna Nabiyina? Nabi-Nabi seorang ke ramai? Ramai. Kalau seorang Nabi disebut Nabiyun. Nabiyun. Kalau dua Nabi Nabiyani. Diagram warna hijau okey, atau Nabi Yaini. Kalau Nabi-Nabi tengok ni dulu, boleh jalankan ni. Nabi Yuna atau tengok, boleh. Boleh. Allah guna jamak muzakkar salim. Nabiyina, Nabiyuna. Juga digunakan jamak taksir yang biasa kita guna Anbiya. Boleh juga. Ada. Memang jamak salim pun ada, jamak taksir pun ada. Okey. Agaknya baris apa Nabiyyin lepas haraf ataf? Mengikut baris apa? Baris sebelum dia, baris bawah. Okey. Mari kita bariskan Nabi. Cuba tuan-tuan bariskan Nabi bagi depan. Nabi Yun. Okey. Kalau bagi atas Nabi Yan. Kalau bagi bawah depan kalau bagi atas Nabi Yan. Kalau bagi bawah kalau dia mufrad clear dia punya tu dia panggil Yun Yen Yan. Okey. Cuba jadikan dua Nabi. Nabi Yan. Kalau nak bagikan depan, saya kata dia jadi fa'il. Kena guna Nabi Yani. Itu pilihan. Jangan buat baris yang lain. Tak ada baris lain. Nabi Yani mewakili bagi depan. Pilihan kedua Yani itu mewakili bagi bawah dan atas. Ya. Okey. Kalau jamak dia apa tadi? Nabi Yuna. Itu mewakili bagi depan. Wow. Satu pilihan lagi Nabi Ina mewakili bagi bawah dan atas. Dia sepatutnya bagi apa? Bagi bawah, sebab dia mengikut baris Alkitab kan? Nak menggunakan Nabi Yuna ke Nabi Yina? Ya. Dia menggunakan Nabi Yina kerana dia baris bawah. Baris bawah menggunakan Yanun. Sebab jangan buat pilihan ketiga, nak buat Nabi Yini pula. Tak wujud dalam bahasa Arab itu. Pilihan dia Nabi Yuna, Nabi Yina. Macam kita baca doa makan. Lepas makan, macam mana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimun ke minal muslimin. Ya, kenapa kita guna Yanun? Lepas haraf jar. Baris bawah kan? Baris bawah menggunakan Yanun ke ya waw nun? Sebab tu kita tak baca wa ja'alani minal muslimun. Salah. Kita gunakan wa ja'alani minal muslimina. Boleh? Okey, kalau kita baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ke alamun? Alamin. Sebab alamun pun boleh kan? Sebab jamak. Kenapa kita guna Yanun? Haraf jar. Teori biasa tuan-tuan. Dah guna dah. Rabbi. Apa makna Rabbi? Pencipta, Tuhan, pentadbir. Dia isim kan? Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Dia nak bersandar. Mana mudhafun ilaih? Al-alamin. Mudhafun ilaih bagi apa? Bagi bawah nak guna waw nun ke yanun? Sebab tu kita tak baca Rabbil alamun. Ya, kita baca Rabbil alamina. Kita guna yanun kerana dia apa? Bawah. Kenapa dia baris bawah? Mudhafun ilaih. Tak rugi saya simpan. Lupa. Ya, padam. Rabbil alamin itu tak apa. Wan nabiyyin. Seterusnya tuan-tuan. Oh, habis sampai situ. Okey. Wa ata tu kita
masuk yang lain. Okay, saya padam semua. Tuan-tuan, jelas tak? Wal Nabiyin, kenapa guna Nabiyin? Tidak guna Nabi Yun. Okay, benda ni akan berulang-ulang sampai tuan-tuan terbiasa. Siapa yang nak cepat, ada caranya. Ya. Kalau tuan-tuan rajin bangun pukul 3-4 pagi, buka aksi di sorang. Biarlah anak kita, mak ni buang terbiat lah kan. Ya, bangun pukul 4 tengok CD. Dulu baca Quran, sekarang tengok CD. Sebab saya ditelefon oleh satu orang daripada Melaka. Terima kasih dan Ustaz. Saya memang sebarkan dalam YouTube saya punya pengajaran ni. Dia pun ada saudara dia bagikan CD tu kat dia. Dia pun ikut seorang-seorang kat rumah. Sekarang ni saya pukul 4 pagi saya bangun. Anak saya pun dah risau dah kata. Tapi masalahnya saya faham. Dia tak datang kelas faham tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan jauh dari dia dengan CD pun dia boleh faham, dia kata. Terima kasih. Setiap kali saya tengok CD Ustaz ni, saya doakan. Sebab masa tu saya ada sebut CD ni saya nak sebarkan supaya orang dapat belajar. Dia bagi kat saya pahala je. Dia pun doakan. Terima kasihlah kata. Okey, seterusnya tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Wa seterusnya ata. Okey tuan-tuan, cuba tengok tu. Itu fi'il madhi tu tuan-tuan. Untuk pendekkan cerita, tak nak sakitkan kepala. Fi'il madhi, tuan-tuan tengok dia punya hujung dia. Ada tak penambahan? Kalau tak ada penambahan, makna dhamir dia apa? Huwa. Huwa makna apa? Dia. Kalau fi'il madhi makna apa? Dialah. Telah. Ata? Memberi. Memberi. Dia telah memberikan. Cuba tuan-tuan jalankan. Ini sebab dia ada haraf illah sikit. Bila fi'il ada alif atau waw atau ya di hujung, dia tak dapat baris. Dia punya cara ada sikit lain. Buku kita nanti akan bagi panduan itu. Tapi hari ini kita tunjukkan sajalah. Okey? Cuba jalankan fi'il madhi diagram warna kuning. Huwa ata. Huwa ata. Huma ataya. Huma ataya. Hum atau. Hum atau. Dia bunyi macam tu bukan at. Okey, hiya atat. Hiya atat. Huma atata. Huma atata. Kunna ataina. Kunna ataina. Kalau tuan-tuan dapat sampai situ, betul lah sampai ke bawah. Semua akan jadi tai. Anta ataita. Anta ataita. Antuma. Antuma ataitu. Antum. Antuma ataitu. Anti. Anti ataiti. Antuma. Antuma ataitu. Antunna. Antuna ataitu. Ana. Ana ataitu. Ataitu. Nahnu. Nahnu ataitu. Dia kena panjangkan dua harakat ni tuan-tuan Kalau tuan-tuan satu harakat dia jadi makna datang. Ata makna dia telah datang. Kalau ata, dia telah mendatangkan, iaitu memberi. Saya mendatangkan buku ini kepada Haji. Maknanya memberi. Ada perbezaan. Sebab itu kalau dalam bacaan Al-Quran, mad asli ini boleh menyebabkan kesalahan itu jadi besar. Laknul jali. Ke dalam bab mad kerana dia mengubah makna. Kalau kita baca wa atal mal, mana dia telah datang kepada harta. Kalau wa atal mal, dia telah memberikan harta. Lain tak? Dia datang ke harta macam dia nak ambil. Ata, dia memberikan harta, mensedekahkan dia. Okey. Jadi mad asli kena ceromat sikit. Ada ketika bukan ceromat sikit, kena ceromat banyak. Kalau tak dia akan menjadi salah dia tu besar. Okey, ini fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il madhi. Okey, bila fi'il madhi kena cari apa?
Fa'il je. Ada tak isim baris depan selepas dia? Tak ada. Kalau tak ada, cari dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Huwa. Huwa ni siapa? Kembali kepada siapa? Man. Ya? Sebab Allah kata, tetapi kebaikan itu ialah siapa yang. Ya? Siapa yang beriman dengan Allah, hari akhirat dan seterusnya. Dan cuba terima tak? Dia telah. Dia tu tadi man yang tadi. Dia telah memberikan. Kata memberi, ada tak yang akan diberi, yang kena beri? Ada. Itulah maf'ul lebih. Maf'ul lebih bagi apa? Bagi atas. Mana dia maf'ul lebih? Al-mala. Ya, dia telah memberikan. Apa makna al-mal? Harta. Kalau ai apa? Al-mal. Ya, ini harta. Al-mal. Harta ni satu ke harta banyak ni? Ini dari segi lafaz dia satu lah. Tapi dia bukan bagi satu je. Mana jenis harta dia? Mungkin emas, mungkin dia punya tanah, mungkin duit, ya. Apa saja jenis harta miliknya. Okey, kalau satu harta disebut apa? Mal, al-mal. Kalau dua harta? Ma, la, ni. Diagram ni jangan lupa. Tuan-tuan boleh buang bila tuan-tuan ingat. Saya ingat kena simpan. Mala ni atau mala ini. Jamak dia jamak taksir. Siapa tahu? Amwal. Amwal. Ini perkataan amwal lebih kerap diguna. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Amwal itu jamak taksir, ya. Kita tengok kamus dia adalah. Dia akan tanya apa jamak taksir? Ji. Okey. Al-mal. Seterusnya perkataan apa? Ala. Haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Lepas tu? Hubbi. Hubbi. Apa makna hubbi? Sayang. Ya. Asalnya perkataan tu perkataan hubbun, iaitu cinta, kecintaan, kesayangan. Hubbun. Ya. Isim apa tanda dia isim? Hubbi. Tak ada tanwin. Kalau ini memanglah nampak yang di sini. Hubbi. Apa tanda dia isim? Baris bawah. Lagi? Okey, tanda isim ada di sini, di sini. Diagram kita. Kita tengok. Tanda isim yang pertama ialah alif lam, al-mal. Contoh. Yang kedua tanwin. Contoh hubbun. Ketiga garis bawah hubbi. Keempat mudhaf. Kelima selepas harf jar. Ini dia terletak lepas harf jar, mesti isim. Dan dia baris bawah. Tetapi isim ni kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Sebab tu saya tak padamkan lagi. Mudhaf tak boleh alif lam dan tanwin. Okey? Mana mudhafun ilaih? Kenapa? Dhamir melekat dengan isim. Isim ni ya? Apa tanda dia? Garis bawah. Okey. Hubbihi. Apa makna hubbihi? Ya. Yang disayanginya. Okey. Dia telah memberikan harta atas kesayangannya. Itu makna dalam keadaan dia menyayanginya. Nya tu kembali kepada apa? Harta. Ya, dia bagi. Dia memang semua orang sayang harta dia kan. Tapi dia bagikan harta itu. Ada maf'ul bih tak? Maf'ulun bih. Kalau bagi mesti ada yang kena bagi kan? Siapa yang kena bagi ya? Ya? Apa yang kena buat? Oh, dah ada ni maf'ul bih. Oh, banyak. Okey, sebelum balik tuan-tuan, saya tinggalkan satu bukan formula, petua.
Kalau perkataan tu beri, minggu depan kita sambung, tapi bawalah balik untuk tuan-tuan dapat tidur bersama dengannya. Perkataan ata, memberi, atau a'ta sama maknanya memberi. Dia telah memberi. Kalau tuan-tuan jumpa pada kebiasaan dia, mesti dia perlu kepada dua maf'ul bih. Misal kata ata Muhammadun. Kenapa dia bagi depan tuan-tuan? Sebab fa'il. Maknanya Muhammad telah memberi. Okey? Okey. Al-kitab. Itu mesti jadi maf'ulun bih. Bagi apa maf'ulun bih? Maf'ulun bih, bukan mudhafun ilaih. Maf'ulun bih. Baris atas. Maf'ulun bih baris atas. Okey. Cuba terjemah. Ata. Terjemahkan. Terjemah nak bagi tangan. Memberi. Dia telah memberi. Tapi dia tak payah sebut sebab Muhammad dah ada fa'il dia. Mana telah memberi Muhammad oleh Muhammad Al-kitab, akan kitab itu kepada siapa? Kepada Al-Ustaz. Al-Ustaz ni bagi apa? Bagi atas juga. Sebab dia juga adalah maf'ulun bih yang kedua, maka dia maf'ulun bih pertama. Kalau ini kebiasaannya. Kalau tuan-tuan jumpa kata ata, a'ta, makna memberi, mesti ada yang kena beri satu benda, kemudian kepada siapa? Itu maf'ulun bih yang kedua. Contoh, Muhammad telah memberi. Apa yang dia beri? Kitab. Siapa yang kena bagi? Ustaz. Ya, ini maf'ulun bih pertama. Dua-dua akan jadi baris atas. Muhammad telah memberikan kitab itu kepada, ya, kepada Ustaz. Tanpa kerja rumah, tuan-tuan carilah maf'ulun bih yang kedua. Sana Sabian kata tak payah kerja rumah kan? Ya, tanpa kerja rumah carilah. Ya, buat macam Haji. Dia pastikan dia dapat solat kawasan ni, lepas asar dia study di masjid. Tak di rumah. Kerja di masjid. Okay, kita akan bincang minggu depan untuk cari maf'ul bih yang kedua setelah kita berjumpa. Dia, iaitu Mandiri, telah memberikan harta itu, iaitu harta yang disayanginya kepada siapa. Itulah maf'ul bih yang wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.